Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nashuha binti Ali daripada PTPP Tahfiz 2. Berkaitan dengan kursus ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan hak cipta, harta intelek dan juga undang-undang cyber. Okey, kita lihat berkenaan dengan hak cipta. Okey, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa yang tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia ini adalah berasaskan daripada Akta Hak Cipta 1987. Antara karya-karya yang mendapat perlindungan hak harta intelek ini adalah karya sastera, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan juga karya terbitan. Okey, kita lihat kepada tempoh perlindungan hak cipta. Hak cipta bagi karya sastera, karya muzik atau karya seni adalah wujud semasa hayat pencipta dan hendaklah terus wujud sehingga habis tempoh 50 tahun selepas kematian pencipta tersebut. Yang kedua, hak cipta bagi filem, rakaman bunyi dan pelaku hendaklah wujud selama 50 tahun dari karya itu diterbitkan, dibuat penetapan untuk karya filem dan rakaman bunyi. Bagi pelaku, hak cipta itu hendaklah wujud daripada persembahan dilakukan atau penetapan dalam rakaman bunyi. Yang ketiga adalah hak cipta bagi siaran. Hak cipta dalam siaran perlindungan berlaku dalam cara transmisi sama ada melalui cara wayar atau tanpa wayar. Dalam tempoh selama 50 tahun hendaklah dikira dari mana siaran pertama kali dibuat. Seterusnya kita pergi kepada hak pemilik hak cipta. Ia terbahagi kepada 3 iaitu hak perundangan, hak ekonomi dan juga hak moral. Okey, kalau hak perundangan iaitu pencipta, pemilik hak cipta dan pelaku diberikan hak eksklusif untuk mengawal di bawah undang-undang hak cipta. Itu adalah hak ekonomi. Hak ekonomi yang diberikan kepada penemunya, kepada hak pemunya, hak termasuk hak pengeluaran semula, hak penyampaian kepada orang ramai, hak untuk pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam, hak pengedaran dan hak sewa komersial. Yang ketiga adalah hak moral. Hak moral terbahagi kepada 2 iaitu hak paterniti dan hak integriti. Hak paterniti ini adalah yang membolehkan penulis untuk dikenali dan menuntut keaslian hak ciptaan mereka dikekalkan. Manakala hak integriti adalah membenarkan penulis untuk menghalang mana-mana pengguna dari melakukan penyelewengan, pencecatan atau pengubahsuaian yang lain kerja-kerja beliau. Seterusnya adalah berkenaan dengan pelanggaran hak cipta. Sesiapa yang menggunakan mana-mana karya berhak cipta tanpa kebenaran penulis adalah salah daripada hak Akta Hak Cipta 1987. Antara perkara yang melanggar akta ini adalah pengeluaran semula apa-apa karya hak cipta dalam apa-apa bentuk bahan melalui pertunjukan, tayangan ataupun pengedaran kepada orang awam. Yang kedua, pengimportan salinan langganan karya-karya berhak cipta ke negara Malaysia untuk selain daripada kegunaan persendirian yang dibenarkan. Yang ketiga, membuat salinan langganan karya-karya berhak cipta untuk tujuan jualan sewaan kepada orang ramai. Seterusnya kita beralih pula kepada undang-undang cyber. Okey. Undang-undang cyber ni telah diluluskan pada tahun 1997. Undang-undang cyber ini menerangkan berkenaan dengan isu-isu undang-undang yang berkenaan dengan penggunaan teknologi maklumat antara rangkaian. Antara topik penting berkaitan dengan undang-undang cyber adalah hak cipta, privasi, kebebasan bersuara dan bidang kuasa. Okey, kita lihat kepada Akta Tanda Tangan Digital 1997.
Tanda tangan digital adalah standard pengesahan identiti yang menggunakan teknik pengkeripan bagi melindungi daripada pemalsuan email. Kon yang dikripkan mengandungi nama pengguna dan pengolahan bagi semua bahagian mesej. Yang kedua adalah Akta Jenayah Komputer 1997. Ia adalah bertujuan melindungi daripada penyalahgunaan komputer dan aktiviti jenayah komputer seperti penggunaan program komputer tanpa kebenaran transmisi tidak sah data atau mesej menerusi komputer dan pengodaman sistem dan rangkaian komputer. Yang ketiga adalah Akta Teleperubatan 1997. Ia adalah akta yang menyediakan pembangunan masa hadapan penyelamatan bagi menjaga kesihatan bagi penjagaan kesihatan di negara kita. Ia juga bertujuan bagi memastikan hanya pengamal perubatan sahaja yang berkelayakan boleh mengamalkan teleperubatan dan dengan itu hak-hak dan keinginan pesakit mereka dilindungi. Yang keempat adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana pelaksanaan Akta Komunikasi dan Multimedia ini memastikan keselamatan bagi maklumat, rangkaian dipercayai dan kemampuan perkhidmatan di seluruh Malaysia. Kesimpulan daripada jenayah cyber boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja di internet. Anda boleh menyamar tanpa identiti yang khusus. Jadi, Undang-Undang Cyber dan Undang-Undang Kerajaan Elektronik amat penting untuk melindungi pengguna biasa dari ancaman penjenayah cyber yang amat bijak. Okey, sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.